Informasi, Inforia, Islami, semuanya tinggi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن
Akdzabul hadith. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni
سبحانك إني كنت من الظالمين. Lahad Datu 107.3 FM. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هلانا 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 يا نبي محمد نبيكم. نبي محمد كسيكم. نبي محمد بقيكم. جوارك dan حياتكم. يا هلانا 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 يا هلانا. Sahabatku yang mencinta kepada insan termulia, mari salawat bersama, katakanlah yang hanana. Ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Oh ya hanana ya hanana ya hanana. Oh ya hanana ya hanana. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هلانا بمحمد. يا هلانا بمحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هلانا خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني. ما له في الخلق ثاني. ما له في الخلق ثاني. وعليه أنزل الله. يا هلانا ظهر الدين المؤيد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Seperti biasa, kita kembali untuk meneruskan lagi pengajian kita pada malam ini dalam rancangan Kemuliaan Al-Mustafa, dan insya-Allah kita akan bersama kembali dengan Habib Najmuddin Uthman Al-Khirid yang akan bersama-sama kita untuk membawakan pengajian kita pada kali ini. Untuk itu, kita ucapkan Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan kita mendapat perkhabaran Habib akan menunaikan ibadah haji, ya? Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan insya-Allah selamat semua pergi dan balik dan dapat haji mabrur insya-Allah. Insya-Allah. Doakan semua juga jemaah haji kita. Ya. Semua insya-Allah. Doakan kami di sini juga, Habib, insya-Allah. Insya-Allah, tak dilupakan insya-Allah. Terima kasih. Baik, sebagaimana sedia maklum, kita akan meneruskan lagi pengajian kita hari ini. InsyaAllah hari ini Habib akan membawakan berkenaan memuliakan orang lain, ya. Jadi itu satu topik yang memang perlu untuk sama-sama kita dengarkan bersama dengan penjelasan yang Habib akan sampaikan kejap lagi. Untuk itu, kita serah kepada Habib untuk meneruskan pengajian kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Saudara Irwan, hafizahullah wa ra'ah, dan semua yang dikasihi para pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat, sekian nikmat yang Allah berikan, kita dapat nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan umatnya, iaitu kita mendapat kemuliaan dengan berkat kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi biarlah kita jadi orang yang menghargai kemuliaan itu untuk kita mempertahankan kemuliaan itu pada kita dengan kita pertama sekali mengetahui tentang kemuliaan Al-Mustafa SAW, yang dengan pengetahuan itu kita bertambah cinta. Dengan pengetahuan itu, dengan mengetahui kemuliaan Al-Mustafa SAW, kita akan mengikuti dan mencontohi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemuliaan kepada kita sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Jadi, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Saudara Irwan yang telah pun memulakan tadi dengan mengemukakan tajuk yang kita akan bahaskan pada hari ini, iaitu memuliakan orang lain. Dan ini merupakan akhlak dan kemuliaan Al-Mustafa Nabi SAW. Nabi orang yang disebutkan akramun nas. Ketika ditanya, apakah sifat Rasulullah? Nabi itu akramun nas, orang yang paling mulia. Tapi maksudnya adalah orang yang pandai memuliakan orang lain. Itu sifat Nabi SAW. Baik, siapa yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW? Kalau sebelum ini, ya, Irwan, sebenarnya kita ada bicarakan tentang meletakkan orang pada tempat dia. Ini ceritanya pasal ialah orang-orang yang mempunyai kedudukan, kemuliaan, kita kena letakkan pada tempat dia. Dan ini merupakan juga ajaran Rasulullah SAW. Tapi yang ini memuliakan kepada orang lain secara umumnya, itu juga adalah merupakan daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bermakna Nabi ini memang sifatnya suka memuliakan siapa pun. Kalau kita nak cerita melangkaui daripada itu, hatta kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan pun. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat disebutkan hatta alal jamalat, jamadat, hatta benda-benda yang tak bernyawa pun dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contohlah ini, sebagai mukadimah mungkin nanti kita kena tajuk lain kot ni. Cerita macam mana Nabi menghargai apa-apa barang-barang yang dimiliki, yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kan, saya yakin tak tahulah kalau Erwan ada bagi nama kat cawan ke, kat pinggan ke, dekat barang-barang kan. Tak jarang orang buat begitu kan. Tapi Nabi ni memuliakan dengan memberi nama-nama yang indah-indah dan baik-baik. InsyaAllah. Itu nanti insyaAllah dalam bab lain lah. InsyaAllah kita bicarakan. InsyaAllah. Baik.
Ini kita tumpu kepada memuliakan orang lain. Jadi siapa yang dimuliakan Rasulullah SAW? Semua peringkat dimuliakan Rasulullah SAW. Kalau sebelum ini kita bicarakan tentang memuliakan orang yang memang terpandang, orang yang punya kedudukan. Sebenarnya Nabi memuliakan orang lain hatta kalau kita kata serendah-rendah orang dalam kedudukan di pandangan mata manusia pun dimuliakan oleh Nabi SAW. Hatta kepada hamba ataupun khadim, iaitu orang yang ialah suruhan, itu pun dimuliakan oleh Nabi SAW. Sebab tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya ini menjadi khadim, iaitu yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW, budak suruhan Nabi SAW ini 10 tahun. Sebab dia dihadiahkan oleh ibu dia, Ummu Sulaim, ketika Nabi sampai ke Madinah. Jadi dia kata dalam 10 tahun tu saya confused. Saya tak tahu siapa yang lebih banyak khidmat, saya ke atau Rasulullah. Masya Allah. Saya confused, dia kata. Siapa yang lebih banyak khidmat? Saya ke atau Rasulullah? Maksudnya, nak bagi tahu bukan hanya dia yang khidmat kepada Rasulullah, Rasulullah juga khidmat kepada dia. Itu maksudnya apa? Iaitu memuliakan hatta kepada khadim orang lain. Walaupun seorang pembantu sekalipun, Nabi juga akan berkhidmat dengan maksud memuliakan kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah macam manalah kalau kita lihat bagaimana Anas sayangnya kepada Rasulullah dan kita panggil cintanya dia kepada Rasulullah SAW itu kerana dia merasai dirinya dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan kepada orang-orang tua. Kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW ketika sampai ke Quba, Nabi duduk di rumah Kulsum ibnu Hadam. Yalah, walaupun dia itu termasuk daripada pemuka, daripada orang-orang Khazraj yang berada di Quba, tapi juga sebab senioriti yang ada, ya, kerana dia orang tua. Maka Nabi SAW dengan sebab nak memuliakan dia, Nabi tinggal di rumah dia. Sehingga rasa besar hatinya kerana Nabi SAW ketika itu sanggup untuk kita panggil tinggal di rumahnya. Barakahnya rumah dia. Jadi dengan sebab Nabi memuliakan dia, kita tengok apa kesan dia. Sehingga tempat jemur kurma dia tu, yang lapang tu, dia serahkan lagi. Itu kita kata kalau kita ni pandai muliakan orang, orang pun akan seronok, gembira dan akan kita panggil bertambah kita kata bertambah baik dengan kita. Kita akan bertambahlah usaha untuk melakukan kebaikan. Jadi sebab tu dia pun wakafkan tanah tu untuk buat masjid dan terbinalah masjid pertama dalam Islam ini, iaitu Masjid Quba. Macam tu. Bermakna kalau kita kata kita ni kalau muliakan orang, sebenarnya kita bukan hanya orang tu gembira, bahkan dia juga akan kembali memuliakan kita, satu. Yang keduanya, dia akan tergerak dan kita panggil apa namanya, minat untuk melakukan kebaikan. So ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita minta maaf kerana kita lebih gunakan pendekatan kadang-kadang tu pendekatan serong, pandang tak berapa baik. Sehingga orang tu yang mungkin ada niat yang baik pun rasa macam tak suka, malas nak buat yang baik. Sebenarnya kalau kita pandai memuliakan, akan terangsanglah dia untuk melakukan kebaikan. Itu salah satu daripada apa yang boleh kita belajar dari peristiwa itu. Jadi menghormati kepada orang yang lebih tua, seperti mana Nabi juga mengatakan, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghargai hak orang tua. Jadi kalau orang tu lebih tua, kita memang kena hormat dah. Kalau tidak, takut kita tak masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab umat Nabi Muhammad ni, dia kena ikut kemuliaan Mustafa SAW, iaitu memuliakan orang tua. Jadi kalau tengok orang tu tua, kita hormat dia bukan mesti kerana dia orang yang baik. Bukan mesti kerana dia orang yang kita panggil soleh. Bukan mesti kerana orang alim. Bukan kerana bukan mesti orang yang beriman. Tapi kerana melihat tuanya itu, kita kena muliakan dia. Yang ini yang kita dah kena betulkan mentaliti kita, sebab kita punya judging ni kadang-kadang dia ni bukan baik pun, kan, dia ni begini, dia nilai, dia judge
judge, dia nilai, dia menghakimi kepada orang tu, sehingga dia sudah runtuhlah perasaan hormat dan memuliakan kepada orang. Sedangkan rugilah dia. Sedangkan sebenarnya cukup dengan memandang satu sifat yang dianjurkan untuk kita memuliakan, iaitu sifat tua dia atau yang lebih tua daripada kita, sudah memadai dah untuk kita memuliakan. Dan dengan kita memuliakan dia, Allah muliakan kepada kita. Ini memuliakan orang yang lebih tua, kan? Ini juga adalah merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengasihi dan muliakan budak-budak kecil. Itu Rasulullah. Subhanallah. Disebutkan kalau Nabi lalu ketika budak-budak sedang bermain, kan ramai, Nabi yang akan beri salam dulu. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Oh, gembira budak-budak tu. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Maknanya mereka melihat bagaimana Nabi memuliakan kepada mereka dengan memberi salam kepada mereka. Saya selalu sebutkan ni, saya ulang balik lah, mungkin saya pernah sebut dalam rancangan kita ni. Kalau kawan pernah lalu dekat orang-orang yang, yalah, kita kata pakaiannya ialah dengan style yang macam-macam, minta maaf, mungkin ada tindik situ, tindik sini dengan tattoo yang ada, tapi kita tahu dia orang Islam. Mungkin pada waktu itu kita nak bagi salam pun kita tak nak lah. Kita tak nak lah, because kita rasa itu budak ni apa semua. Tapi apa pandangan kita tentang bagaimana kita ni diajar oleh Nabi untuk memuliakan siapa pun. Maka bayangkan kalau kita bagi salam dekat dia dengan senyuman, takkanlah tak memberi kesan kepada hati dia. Pasti dia rasa, aku macam ni pun, Syekh ni ataupun ustaz ni, imam ni bagi salam kat saya. Kan kita pakai kopiah lah contohnya, kita salam dengan senyuman. Pasti terkesan dalam hati dia, dan mudah-mudahan kesan yang ada dalam hati dia tu menjadi sebab hidayah dari Allah. Dan dengan sebab itu dia berubah. Tapi kalau kita tengok dia muka pun masam, kita macam nak marah, kita macam benci, memanglah kita kata dia tak nampak dari penampilannya begitu. Tapi tak adakah usaha untuk kita nak ajak dia untuk kembali kepada yang lebih baik. Tapi permulaannya adalah dengan memuliakan. Sebab tu Nabi SAW memuliakan semua orang, sehingga semua orang itu Nabi sayang dan kasih, dan semuanya dalam lingkungan dakwah Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok macam mana Nabi SAW muliakan orang ni, sebenarnya kita hari ni minta maaf kata banyak yang kita kena betulkan balik kita punya cara kita. Sebab kalau kita cerita pasal memuliakan orang ni, lawan dia adalah merendahkan orang lain. Dan banyak sebenarnya yang berlaku adalah merendahkan orang itu yang dah menjadi satu kebiasaan. Kan? Jadi itu yang kita kena betulkan balik dengan mengikuti kemuliaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni. Mudah-mudahan insya-Allah akan mengobati kepada penyakit merendah-rendahkan orang lain, supaya kita ni tak menjadi orang yang dalam bahaya. Apa maksud dalam bahaya? Iaitu kalau orang dah merendahkan orang lain, dia termasuk satu ciri yang dibenci oleh Allah, iaitu sifat sombong. Kalau dah ada sifat sombong, maka Allah, ini bahaya ni. Dan Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak masuk syurga orang yang ada sifat sombong sewalau sebetar darah dalam hati dia. Tak masuk syurga. Jadi bahaya ni. Jadi kalau kita dah tak pandai memuliakan orang lain, maka kita takut terjerumus dalam merendahkan kepada orang. InsyaAllah nanti kita akan bahaskan lagi, insyaAllah lebih detail tentang perkara itu. Dan supaya kita sama-sama bermuhasabah bagaimana prestasi kita memuliakan orang, dan bagaimana pula sebenarnya kita ni atau sama ada bibit-bibit ataupun ada tanda-tanda merendah-rendahkan orang tu dalam diri kita, supaya kita dapat bermuhasabah sama-sama dalam kita punya program ni insya-Allah, dalam kemuliaan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib atas mukadimah kita pada hari ini, yang mana kita memilih tajuk memuliakan orang lain. Dan dapat pun kita dengarkan tadi sebagaimana Rasulullah SAW bersifat memuliakan sesiapa saja, dan itu adalah satu amalan yang perlu untuk kita sebagai umat
umat Islam meneruskan tingkah laku yang mana Rasulullah sendiri mengajarkan pada kita. Jadi insya-Allah kita nak sambung lagi lepas ni. Kita nak berehat seketika. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan bersama kami untuk kita kembali lagi dalam kemuliaan Al-Mustafa sebentar lagi. Terus setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, bestnya umrah dengan Iman Travel. Dengan RM6,990 dah dapat buat umrah dengan keluarga. Pergi dengan visa umrah pula tu, dapat bawa balik air Zam-Zam lagi. Bukan tu je, dapat free ziarah Taif pula tu. Ish, macam-macam package. Ada sesuai ikut bajet kita. Nak umrah terbaik? Hubungi 019-2503 atau layari imantravel.com.my. Ingat umrah, ingat Iman Travel. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sebagaimana sedia maklum, kita meneruskan lagi pertemuan kita pada kali ini dalam rancangan Kemuliaan Al-Mustafa bersama Al-Fadhil Habib Najmuddin Uthman Al-Khairin untuk kita meneruskan lagi pengajian kita pada kali ini, yang mana kita menyentuh tentang bersama-sama untuk kita mengetahui dan juga membanyakkan pengetahuan kita, membuka minda kita dalam tajuk memuliakan orang lain, yang akan terus diberikan bersama-sama penerangannya daripada Habib Najmuddin kita, insya-Allah, untuk kita bawakan kepada anda pada kali ini. Dan untuk itu kita kembali bersama untuk kali ini dalam pertemuan kita, dan pastinya ada penambahan yang lebih bermanfaat untuk kita bawakan dalam pertemuan kita pada kali ini. Jadi kita serahkan pada Habib sendiri untuk meneruskannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Irwan, para pendengar IKIM dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagaimana kita diberikan anugerah kemuliaan sebagai umat Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi mudah-mudahan insya-Allah seperti mana tadi kita sebutkan bagaimanakah sebenarnya keutamaan untuk memuliakan kepada orang lain, sehingga kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW sendiri pun ketika mana mengirimkan utusan untuk berdakwah, seperti contohnya Muaz bin Jabal, Nabi SAW hantar ke Yaman kan, untuk berdakwah. Di antara pesan yang Nabi ingatkan, jadi bermakna ini semua pesanan-pesanan penting yang menjadi main kepada dakwah. Iaitu contohnya Nabi mengatakan, wahai Muaz, selain daripada kamu kena berpegang kepada Al-Quran, kepada sunnah. Kemudian kalau tak, kamu beristihadlah dengan apa namanya, yang kamu faham daripada Al-Quran dan sunnah. Nabi mengatakan, wahai Muaz, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Nabi kata, wahai Muaz, berikan kabar gembira. Jangan menyebabkan orang lari daripada kamu. Ini cara memuliakan orang ni dengan kita menggembirakan. Kan? Begitu juga mudahkan, jangan persulitkan. Ini juga tanda bagaimana cara kita memuliakan orang lain. Jangan kita ni asyik susahkan orang aja. Muliakan orang itu dengan mempermudahkan dia. So ini semua adalah merupakan daripada tips-tips Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika mana mereka nak pergi ke satu tempat yang mungkin asing mungkin kepada mereka, tapi kalau mereka ni pandai memuliakan orang, pasti akan boleh berada di mana pun dan akan diterima oleh orang. Wan tengok kalau kita tengok ini kita sama-sama renungkan. Luar biasanya kalau kita kata di negara kita ataupun kita panggil di Nusantara kita ni. Kalau dulu ni agamanya ialah kita tahu agama bukan agama Islam ya. Tapi datang pendakwah, datang ke sini. Mereka datang daripada negara Arab. Mereka datang disebutkan daripada Yaman, daripada India itu. Datang dakwah satu tempat yang sangat asing, dengan bahasa yang berbeza, dengan adat yang berbeza, dengan budaya yang berbeza. Kalau ikut kita kata advantage dan disadvantage-nya banyak kan, dia punya kekangan itu sangat banyak. Tapi
Subhanallah. Kalau kita tengok, kebanyakanlah kalau boleh hampir seluruh Nusantara ini memeluk kepada agama Islam. Apa dia rahsia sehingga mereka diterima oleh orang yang sangat berbeza dengan keperbezaan-perbezaan itu? Tidak lain dengan sebab pandai memuliakan orang lain dengan akhlak yang mulia. Itu sebenarnya dengan apa yang telah pun diajarkan oleh Nabi SAW tadi, iaitu pandai memuliakan orang, menghormati orang lain, maka kamu akan dimuliakan dan dihormati, dan akhirnya kamu akan dipandang tinggi dan akan diikuti. So begitu dia punya kunci dia. Jadi itu semua adalah merupakan daripada bukti bagaimanakah sebenarnya pentingnya kita ni memuliakan orang. Jadi kalau kita ambil itu secara pemahaman yang jelas, saya rasa banyak benda yang boleh selesai lah. Contohnya dalam rumah tangga kan, macam kenapa minta maaf berlaku permasalahan rumah tangga, sebab minta maaf hilang dah hormat menghormati dan tidak memuliakan sama lain dah. Kalau suami pandai memuliakan isteri, pasti isteri juga akan memuliakan suami, begitu sebaliknya. Tapi kalau sudah hilang rasa memuliakan dan juga menghormati, maka kita tengok hari ini masalah rumah tangga tu tidak akan pernah surut dan selesai daripada itu. Begitu juga masalah kekeluargaan, anak dengan ayah. Ini semua adalah masalah tidak tahu bagaimana nak memuliakan di antara mana yang lain. Minta maaf, memanglah kalau kita katakan anak itu jelas kewajipannya untuk menghormati kepada ibu bapa, tapi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah seorang ayah, tapi juga memuliakan kepada anak-anaknya. Masya Allah. Jadi kalau kita kata, adakah salah ibu dan ayah yang memuliakan kepada anak? Tak. Sedangkan itulah dia contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hatta kepada anaknya dimuliakan. Nabi SAW itu, kalau Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha datang sampai, itu Nabi akan bangun dan menyambutnya. Subhanallah. Sedangkan dia ayah. Dia bukan kata, ayah ini Rasulullah ni. Tapi bangun Rasulullah SAW menyambut kepada Fatimah radhiyallahu anha, menghormati, memuliakan kepada Sayyidina Fatimah. Masya Allah, bayangkan bagaimanalah seorang anak tidak memuliakan ibu dan ayah dan menghormatinya kalau ayah sendiri ataupun ibu sendiri pandai memuliakan kepada anak. Ini kita kata perkara yang sebenarnya simple tapi sudah ditinggalkan. Yang mana kita kadang-kadang tu rasa kita saja yang patut dimuliakan. So perkara-perkara ini yang perlu untuk kita betulkan balik. Untuk kita dimuliakan, kita kena pandai memuliakan kepada orang lain. Tadi Iwan kita ada sebut tentang kalau sudah orang ni tak pandai memuliakan orang lain, maka dia akan jatuh kepada mula memperendah-rendahkan orang, mula memandang rendah kepada orang lain. Nabi SAW ketika mana menyebutkan tentang kibir ataupun takabur, maka Nabi mengatakan orang takabur itu adalah orang yang batrul haq wa ghamtun nas. Apa itu takabur? Kata sahabat. Nabi jawab, orang yang mana dia menolak kebenaran dan merendah-rendahkan orang lain. Maka ini orang yang disebutkan orang yang takabur. Sedangkan memandang orang itu dengan prasangka yang tak baik dan buruk itu adalah merupakan daripada pendustaan yang paling besar. Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kamu prasangka yang buruk, kerana prasangka yang buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta sekali. Kan? Maknanya prasangka itu sebenarnya pemberitahuan yang kepada kamu yang paling menipu sekali kepada kamu. So sebab itulah kita ni kerana banyak prasangka ni, sehingga kita sudah mula tidak memuliakan kepada orang lain. Jadi kita kena betulkan daripada perkara itu supaya jangan sampai kita ni hilang daripada kemuliaan memuliakan orang lain. Nabi pernah bagi tahu kat sahabat. Nabi kata, hati-hati kamu tengok orang ni, kamu tak boleh tahu apa yang dalam hati dia. Sebab itu yang sebenarnya nilai dia. Kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok rupa kalian, tak tengok harta kalian. Allah melihat kepada
amal kalian. Nabi sebut begitu. Jadi jangan judging kamu, nilai kamu tu dengan apa yang kamu rasa melihat. Sampai Nabi mengatakan, rubba ash'ath madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Banyak orang yang berpenampilan dia kusut masai yang kamu tengok tu, tak, yang mungkin tak dipersilakan masuk di hadapan pintu. Kalau depan pintu orang tolak, dia tak bagi masuk. Padahal kalau dia bersumpah, kalau dia berdoa menadah tangan, Allah akan mengkabulkan permintaan dia. Masya Allah, kan? Dulu-dulu orang dia lah main-main juga. Kadang tengok ni orang tu macam tak betul apa semua jaga-jaga, tentang dia wali Allah tu. kan orang kata kan, ada lagi yang lebih dahsyat dia kata tu tentang Khidir, kata dia. Masya Allah. Tapi sebenarnya mungkin itu sangat untuk kita kata jangan sampai merendahkan orang, kan, dan juga memuliakan. Itu kata-kata yang kadang-kadang tu je lah, tapi over lah pula kadang-kadang sampai kepada Khidir, Nabi dan sebagainya. Tapi ala kulihat sebenarnya nak didik kepada kita, jangan kita merendahkan orang, sebab Nabi kata begitu. Ada orang yang mungkin pada zahir nampaknya orang ni memang orang yang rendah dan tak ada apa-apa, tapi sebenarnya di sisi Allah tu mulia. Seperti mana Nabi SAW, ni kisahlah tutup macam mana Nabi pandai memuliakan orang. Ada seorang daripada Badiah, daripada lembah, daripada kampung jauh daripada Madinah, yang mana dia ni selalu ada kalanya datang ke Madinah untuk berniaga. Masa musim berniaga kat Madinah, dia akan datang. So dia bawa lah barang-barang dari kampung untuk berniaga dekat kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dia ni sangat sayang kepada Nabi SAW dan memuliakan Rasulullah SAW. So dia tak akan lupa setiap kali dia datang ke Madinah, kalau dia waktu dia datang tu, dia akan bawa hadiah untuk Rasulullah SAW. So Nabi akan terimalah barang-barang hadiah dia tu daripada kampung. Dapatlah kita panggil apa, barang-barang kampung lah, kan. Kata hari ni pun kita duduk kat KL ni, kalau dapat barang-barang kampung seronok kita, kan. Sebab apa, kadang-kadang bukan senang dah dapat kat sini. Kalau ada pun mungkin mahal, sebab yalah, kan, kita kata dia adalah satu yang sukan untuk dapatkan. So Nabi sampai mengatakan nama lelaki ni namanya Zahir, kan. Dia mengatakan, Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Zahir ni orang supplier kampung kami orang yang supply kebarangan bandar kami kat dia. So Zahir ni sayang dan muliakan, tapi Nabi pun memuliakan Zahir. Sampai Nabi pun akan balas hadiah dia dengan hadiah. Tapi yang lebih hebat lagi, satu hari Nabi pergi pasar. Nabi tengok Zahir ni sedang niaga. Dia orang kampung. Kemudian dia ni, kalau ikut rupa paras dia ni, ialah taklah menarik, ya. Dengan kulit dia mungkin yang agak kusam, dengan tubuh badannya agak kecil, dan biasalah begitu. Tapi Nabi SAW diam-diam menghampiri dia dari belakang, dan Nabi tutup mata dia, peluk dia. Kemudian Nabi kata, cuba teka siapa. Dia pertama memberontak, sebab dia rasa, ya ada orang nak dia peluk dia ataupun kita panggil pegang dia. Tapi apabila dia cium bau yang sangat harum dan dia rasa kelembutan tu, dia faham ini Rasulullah. Apa dia buat? Dia diam, dia rapatkan lagi badan dia ke badan Nabi SAW. Sebab nak tempelkan badan dia ke badan yang penuh barakah itu, iaitu badan Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, engkau Rasulullah. Nabi pun tetap peluk dia juga. Nabi mengatakan, dia terkenal lah, dia kata engkau Rasulullah. Kemudian Nabi pun, tiba-tiba Nabi pun buat macam apa, pengumuman. Nabi kata, semua orang kat pasar, siapakah yang nak beli budak ini? Kan? Macam nak jual dia lah. Nabi gurau. Tapi apabila dia dengar Nabi cakap begitu, dia terus kata, wahai Rasulullah, kalau kau jual aku, kau rugi. Maksud dia, saya ni siapa? Orang yang macam ni, penampilan tak ada, orang yang miskin dan sebagainya, hina. Kalau kau jual aku ni, tak laku, wahai Rasulullah. Macam tu. Tapi Nabi ketika itu mengatakan, tetapi sebenarnya engkau mulia di sisi Allah. Nabi kata begitu. Masya Allah. Bayangkan perasaan dia waktu itu. Nabi memberikan periktirafan dan memuliakan dia dengan mengatakan, walakinnaka, akan tetapi engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, bayangkan. Ini cara Nabi memuliakan kepada para sahabat, walaupun mereka ni golongan-golongan kampung, orang-orang dimuliakan oleh Nabi SAW. Sehingga semua orang tahu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin dan sidang pendengar rahmati oleh Allah, begitulah yang kita nak belajar dari kemuliaan Mustafa hari ini, iaitu kita kena pandai memuliakan kepada orang lain. Dan hatta sebenarnya muliakanlah siapa pun sebenarnya. Hatta Nabi memuliakan Abu Sufyan yang asalnya memusuhi Nabi, sehingga Nabi kata siapa masuk rumah Abu Sufyan dia akan selamat, kata Nabi SAW. Bayangkan. Jadi dengan sebab itulah akhirnya Abu Sufyan pun beriman dan Abu Sufyan pun setia membela kepada Nabi SAW. Jadi sebenarnya tak rugi memuliakan orang lain, kerana kalau kita pandai mulia, kita akan dimuliakan dan orang pun akan sayang kepada kita. Tapi alangkah buruknya apabila kita merendahkan orang lain, maka orang pun nanti akan merendahkan kita dan membenci kepada kita. Maka contohilah kemuliaan Mustafa SAW untuk kita juga dengan memuliakan orang lain, agar mudah-mudahan bukan hanya orang akan muliakan kita, yang paling penting sebenarnya mudah-mudahan Allah akan memuliakan kita, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak Habib atas penerangan yang selanjutnya kita bawakan pada kali ini, memuliakan orang lain, topik yang kita pilih pada kali ini. InsyaAllah ada lagi sambungan yang lebih bermanfaat, lebih menarik untuk kita sama-sama nantikan kejap lagi. Kita nak berehat dulu. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo serta IKIM Penjo menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Permohonan adalah diflaua daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu takbir perkeranian grade N19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon adalah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun, memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM atau sijil pelajaran Malaysia Vocational atau kelayakannya diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, membantu ketua unit editorial dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pentadbiran pejabat. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 26 Julai 2023. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali kita bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami dan kita juga masih lagi terus membawakan pertemuan kita pada kali ini dalam rancangan Kemuliaan Al-Mustafa bersama Al-Fadhil Habib Najmuddin Uthman Al-Kharid untuk kita bawakan topik perbincangan kita iaitu memuliakan orang lain, yang sebagaimana yang kita telah permulakan daripada awal tadi, dan insyaAllah ada lagi penyambungan lain untuk kita sama-sama dengarkan di akhir bahagian kita untuk waktu ini yang akan terus sama kita bawakan kepada anda, dan untuk itu kita persilakan kembali Habib untuk meneruskan pengajian kita. Silakan Habib. Terima kasih Tuan Iwan, para pendengar IKIM rahmati oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyebutkan tentang persaudaraan yang berlaku di antara orang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan sebab-sebab rosaknya daripada persaudaraan itu adalah apabila satu yang antara lain tidak memuliakan di atas yang lain. Seperti mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah satu kumpulan lelaki itu meremehkan kepada satu kumpulan lelaki yang lain, dan mungkin kumpulan yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Itulah, jangan kumpulan orang perempuan merendahkan kumpulan orang perempuan yang lain, yang mungkin kumpulan yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Kan begitu. Jadi merendahkan orang lain, lawan kepada memuliakan orang lain ini sebenarnya adalah merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebab terputusnya ukhuwah Islamiah ini. Itu yang hari ini kita kena ubat penyakit. Saya minta maaf kalau saya sebutkan ni Wan. Mungkin sedikitlah sebelum kita tutup ni. Saya melihat penyakit merendahkan orang lain ni dan berpuak-puak khususnya, itu merasa dia lebih mulia, yang ni lebih rendah dan sebagainya, bukan
minta kepada orang-orang yang belajar. Dia tahu ni, dia belajar. Bahkan belajar ni belajar pengajian agama, baca kitab. Minta maaf contohnya kat masjid ke, kat surau ke, kat satu tempat ke. Dah ada kelompok-kelompok pula dalam pengajian tu. Yang ini geng ni, yang ni geng ini. Minta maaf ya. Kadang-kadang orang perempuan dia ada kumpulan dia, ni kawan dia, ni kawan. Dan tak ngam pula. Tapi satu guru ni belajar ni dari Quran, belajar hadis, belajar akhlak, belajar fiqh. Tapi dia sendiri pun ada, minta maaf, puak-puak dan mula merendahkan di antara satu dengan lain. So ini yang kita nak kena betulkan balik. Apabila kita bicarakan bab ni, sebenarnya dia tak perlu kita nak pergi tunding jari kat orang. Kita tengok diri kita, kita tengok kita punya kawan-kawan kita dan kumpulan-kumpulan kita. Jadi tak sedapnya kita yang merupakan orang yang sepatutnya pandai memanfaatkan kemuliaan Mustafa ini dalam hidup kita ni sebagai contoh. Tiba-tiba kita dah orang yang jauh daripada kemuliaan itu dan tak memuliakan kepada orang lain. So mudah-mudahan insya-Allah topik yang kita bahaskan ini sebenarnya untuk peringatan kita bersama, supaya kita jangan jadi orang yang belajar tapi tak buat. Dan kita ada ilmu bukan kita bertambah tawaduk dan memuliakan orang, tapi kita bertambah sombong dan merendahkan orang lain. Kita tak nak jadi macam itulah. Jadi itu yang kita kena betulkan, supaya jangan sampai kita ni belajar ilmu warisan Rasulullah, tapi kita tidak ambil warisan akhlak dan amal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang itu yang kita kena betulkan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita belajar untuk memuliakan orang, sebab Nabi sendiri menegur paling sensitif tentang orang yang merendahkan orang lain, dan paling Nabi tersentuh kalau yang buat tu orang yang faham. Contohnya minta bawah ni kita cerita sikit. Masa Rasulullah SAW dia balik ke rumah, baru balik daripada rumah Sayyidatuna Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kita tahu Safiyah ni ialah asalnya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam kan. Orang cantik tapi dia rendah, minta maaf kan. Tapi ketika dia balik ke Rasulullah balik ke rumah Aisyah ada rasa cemburu. Maka kata, daripada mana? Daripada rumah Safiyah. Dia kata, oh Safiyah yang so dia sebutkan perkataan, ada riwayat kata sebut, ada kata syarat tu berubah wajah Nabi SAW. Nabi ni kalau kat rumah suka senyum, Nabi suka ceria, tapi waktu tu Nabi marah. Jarang Nabi nak marah. Kerana apa? Kerana apabila didapati orang yang patutnya lebih faham tentang perkara ini, iaitu keluarga dia sendiri, tiba-tiba merendahkan, membuat perkara yang tak baik, iaitu merendahkan orang lain, Nabi tak boleh terima. Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Aisyah, tahu tak kamu, kalimat yang kamu sebut tadi, kalau dia kamu ludahkan, luahkan dalam lautan, kan buat besar lautan tu, kalimat yang kamu sebut sedikit je akan mengubah satu lautan. Masya Allah. Jadi Nabi mengingatkan, jangan, walaupun ialah kita manusia ada kadang-kadang rasa jealous sikit, ada rasa mistake, tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Teruskan jati diri kita untuk memuliakan orang. InsyaAllah kita akan dapat mengobati penyakit-penyakit hati kita, sombong, hasad dengki dan sebagainya, dengan obatnya adalah dengan pandai memuliakan orang lain, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu untuk kita dapat mencontohi Nabi SAW dan pandai memuliakan orang lain, insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Alhamdulillah dapat kita dengarkan penutup pertemuan kita pada kali ini dalam membicarakan memuliakan orang lain. Dan sebagaimana yang telah pun dibawakan oleh Habib tadi di penghujung tu, satu kisah yang perlu kita sama-sama amati. Dan kalau istilah sekarang ni Habib orang panggil body shaming kan, yang tak sesuai tu kan, suka nak merendah-rendahkan orang lain di depan khalayak dan sebagainya ya. Jadi insyaAllah semoga kita dapat hindari bersama dan mengambil iktibar dengan apa yang kita dah pun dengarkan pengajian pada kali ini. Jadi untuk itu banyak terima kasih pada Habib sendiri sudi meluangkan masa untuk kali ini, dan kita harapkan semoga ada lagi pertemuan kita pada masa akan datang untuk kita menyambung lagi topik-topik yang lebih menarik, bermanfaat pada masa akan datang, insyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Habib. InsyaAllah jumpa lagi ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Doakan saya insyaAllah nak pergi haji ni. Amin insyaAllah.
insya-Allah. Doakan kami juga di sini dan semoga mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Habib insya-Allah. Amin. Allahumma Jumpa lagi Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama pada kali ini dalam pertemuan kita untuk kemuliaan Mustafa, dan semoga mendapat iktibar dengan apa yang telah pun kita bawakan, dan insyaAllah kita bertemu lagi pada siaran akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuantan 89.6. Sakiti